kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya berpantun. Berpantun tak payah minta izin, terus. Yang berhormat, terima kasih kami ucapkan dulu. Rais yatim nama diberi, dari kecil sudah terpuji, manis dipandang berseri-seri, lemah lembut santun bistari. Ini susah nak jawab. Bila suasana sudah berada, susah kita untuk ke sana. Bila nama sudah disebut sebagai ada, maka kita sama-sama timbangkan jua. Terima kasih Tan Sri. Dilipat sekecil kuku, dibentang seluas alam. Itu saya punya dulu. Ya. Alhamdulillah, Yang Mak Menteri, saya tak nak tegur lagi dah. Alhamdulillah. Sebenarnya Tan Sri, saya tidak pernah berpantun di Dewan Rakyat. Itulah. Tapi saya berpantun buat pertama kalinya di Dewan Negara. Ada ramai budayawan, sahabat lama saya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dewan Pustaka pun ada cerita ni'ah. Dan izinkan saya untuk merafakkan sembah ta'zim kepada Yang di-Pertuan Agong di atas kesetujuan Tuanku untuk merasmikan kedua-dua Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dan hari ini giliran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal dan Kos Sara Hidup untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh gerakan senator yang ada dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya juga Tan Sri mengucapkan tahniah di atas pelantikan senator-senator yang lama, yang baru, dan ada di antaranya rakan-rakan seperjuangan dahulu. Walaupun berbeza parti dan perjuangan, namun rasa ikatan itu tetap utuh dan insya-Allah silaturahim ini kekal selama-lamanya tanpa mengira siapa kita. Saya bermula dengan tekan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Azman Azhar Abu Hanifah, Yang Berhormat Dr. Muhammad Hatta Ramli, Yang Berhormat Datuk Siwaraj, Yang Berhormat Tuan Hasbi bin Muda, yang untuk kesekian kalinya menyentuh tentang inisiatif Payung Rahmah yang saya telah panjang lebar membicarakannya di peringkat Dewan Rakyat, dan terima kasih kerana masih berpanjangan di peringkat Dewan Negara. Dan Tan Sri, saya dengan penuh rendah diri mengakui sejujurnya inisiatif ini sangat kecil, lagi kerdil. Tapi oleh kerana isu ini melibatkan perut rakyat, dan saya bertegas untuk memastikan satu falsafah, jangan ada yang lapar dalam negara ini. Saya tak nak guna phrase bahasa Inggeris, nanti ditegur oleh Tan Sri di-Pertua. Itu bahasa Malaysia yang terbaik yang boleh saya gunakan. Sesekali boleh, tak ada hal. Betul-betul, setakat hari ini, langsung tadi Yang Berhormat Senator Musaddiq Haji Ahmad menyebut dalam soalan pagi berkenaan dengan apakah yang dapat kita lakukan dalam tempoh yang jangka pendek ini. Dalam Jurnal Rahmah Datuk Tan Sri, lebih 12,000 item dapat diskaun dan diturunkan harga. 12,000 barangan asas dan keperluan seharian dapat diturunkan. Ini adalah berkat ataupun daripada usaha kita mengadakan libat urus dengan pemain industri hypermarkets yang memang mereka juga bersetuju, dan mereka walaupun bukan Islam tetapi percaya juga mereka kepada apa yang dikatakan pahala dan ganjaran dalam konteks agama mereka. Lebih banyak mereka memberi, lebih banyak mereka akan diberikan keuntungannya. Jadi konsep ini cuba kita suburkan, dan saya harap rahmah ini bukan sekadar satu hari tinggal pada bakul, pada jualan, pada
kafe ataupun insurans, tetapi dia menjadi satu nilai dalam masyarakat kita. Kerana ada gerai-gerai kecil, saya pernah terbaca di Terengganu, di Kelantan, di Selangor dan di negeri Perak, Darul Ridwan. Mereka yang berduit, yang mungkin ada lebihan rezeki, bila dia makan pagi di mana-mana gerai atau kedai itu, di samping membayar harga makanan mereka, tetapi mereka meninggalkan sebahagian daripada duit mereka itu untuk, dia kata, yang ini nanti tolong bayar kepada mereka-mereka yang selepas dia makan itu. Jadi, Tan Sri Pertua, inilah maknanya nilai, suatu yang mesti abadi sebenarnya. Kalau ini konsep yang dapat kita letakkan dalam jiwa, sifat rahmah ini, kerana ia sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan cuba letakkan supaya dia terpahat dalam hati sanubari kita dan ia mendapat manfaat kepada semua. Rahmah untuk semua. Samping itu, sebagai contoh, Tan Sri Yang Pertua, bila dapat urus kita dengan syarikat seperti Jekyll, Sabela, mereka menawarkan hampir 3 juta helai baju raya. Sama ada kurung lelaki, wanita dan kanak-kanak. Dengan harga yang sememangnya, kita telah cek. Tidak mungkin KPDN akan mudah terpengaruh ataupun terlena dengan sales, dengan perkataan jual murah. Sebagaimana menu yang telah kita pastikan. Dia bukan makanan low class. Dia bukan makanan kelas rendah, Tan Sri. Dia bukan makanan tepi jalan ataupun dimasak oleh periuk atau kuali yang berasingan. Demikian juga tekstil ataupun baju-baju yang ditawarkan. Pegawai kami sentiasa memantau dan kualiti kain itu mestilah berpadan dengan harga yang ditawarkan. Bukan maknanya baju yang memang dah nak lupus, koyak sana, rabak sini, tetapi dipastikan kualiti ini juga. Jadi bila pelanggan yang membeli dengan harga ramah ini, mereka mendapat suatu barangan dengan kualiti yang kita pastikan bahawa ini bukan layanan secara remeh, layanan secara melepaskan batuk di tangga, tetapi inisiatif ini memastikan rakyat yang memerlukan dapat manfaat dengan kualiti yang kita tidak pernah berkompromi. Jadi untuk itu, terima kasih kepada rakan-rakan senator yang memberikan ulasan ataupun pandangan hatta kritikan terhadap inisiatif ini. Saya terima sejujurnya dengan baik dan kita akan perbaiki pada masa ke semasa kerana ini urusan harian rakyat yang mesti kita pantas, dan KPDN adalah merupakan kementerian yang paling kehadapan, yang paling awal diberikan kritikan, yang paling awal diberikan teguran oleh rakyat sekiranya berlaku kepincangan ataupun kenaikan harga yang melampau ataupun berlakunya pencatutan yang seringkali menjadi isu di dalam negara kita. Oleh itu, saya harap kita dapat menyebarluaskan kepada sanak saudara kita di mana Jekyll, Sabela dan hypermarket ini, mereka ada cawangan-cawangan mereka yang besar di seluruh negara. Dan ini peluang untuk mereka mendapatkan harga yang terbaik. Dan saya dah sebut tadi, kalau sebelum ini bajet kita 500 untuk beli baju raya keluarga, dulu mungkin dapat 2 pasang. Sekarang dengan jualan rahmah ini, rakyat dapat barangan yang berkualiti, mungkin 4 atau 5 pasang. Ini sudah cukup untuk kita membantu sedikit rakyat dalam mendapati kos sara hidup yang semakin mencabar, yang bukan sekadar berlaku dalam negara kita, tapi fenomena ini juga berlaku di peringkat antarabangsa. Tan Sri Pertua, saya juga ingin meneruskan apa yang telah disebut oleh rakan-rakan yang berhormat Datuk Tan Sri Yang Pertua, boleh saya mencelah sikit mengenai ramah tadi. Sila. Ramah ni tadi ada bercakap pasal kain, baju untuk raya dan sebagainya. Kalau makanan, menu ramah ni, kita tahu harga RM5 apa kita dapat air, makanan dan sebagainya. Kalau Jekyll buat dan syarikat-syarikat lain buat untuk pakaian baju Melayu dan baju kurung ni tadi, berapa harga yang dikatakan harga ramah ni?
boleh kita tetapkan standard harga tak? Kerajaan tetapkan. Terima kasih Tan Sri. Soalan yang bagus yang seringkali saya berikan panduan kepada rakan-rakan media khususnya. Yang RM5 itu hanya menu. Hanya menu saja. Mereka boleh menjualnya ataupun menawarkannya RM5 dan ke bawah. Sebagai contoh, yang rakan saya yang berhormat Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi, dengan bajet yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi telah subsidize pula gerai-gerai ataupun kedai-kedai di universiti awam untuk tidak mengambil sewa, dan daripada RM5 itu dapat diturunkan lagi kepada RM3.50. Ini memberikan manfaat kepada hampir 300,000 pelajar-pelajar kita di IPTA. Sekarang Tan Sri, kalau di IPTA dengan bajet RM10, bagi B40 RM10 selesai untuk sarapan pagi RM2.50, makan tengah hari dan juga makan malam dengan RM10 dengan adanya inisiatif ramah ini. Alhamdulillah. Bagi jualan, bagi sales bukan RM5. Contoh, saya pernah, ini pengalaman lah, saya cerita saya. 1 tahun itu Tan Sri, isteri tak sempat jahit. Isteri saya orang Johor. Dia akan jahit baju Melayu Teluk Belanga. Tulang belut. Itu keutamaan Johor, niche orang Johor. Satu hari setahun itu saya tak sempat pergi ke Jekyll di kawasan parlimen saya di Johor Bahru. Jadi kalau set ataupun model daripada nama Aaron Aziz sebagai contoh ataupun Nabil, harganya 350. Memang baju yang kualiti, yang bergaya lah. Ya. Bila dia mengadakan Tahun Rahmah, sebelum tu dia buat sale daripada 378 dia turun kepada 258. Bila kita engage, kita libat urus dengan Jekyll tentang ramah, dia turunkan 148. Ini dijual 1 juta pasang bagi yang model Aaron Aziz dan 1 juta pasang untuk model Nabil di seluruh pasaraya Jekyll di seluruh negara. Ini sudah cukup Tan Sri untuk meredakan bajet untuk dipakai oleh rakyat yang memerlukan, dan sudah barang pasti ini mengembirakan mereka. Itu tentang beza menu RM5 dengan jualan, ya. Dia tidak Lebih Menteri, maknanya kita boleh announce dekat rakyat lah 148 ni di Jekyll ni harganya kain ramah macam tu. Ya. Dia 148 itu jualan ramah. Jualan ramah. Dia ada label dia di situ yang maknanya rakyat Kuala Lumpur boleh menikmati baju-baju raya RM148. Ya. Untuk package yang telah disetujui di Jekyll. Nanti kita sebut ramai-ramai lah kat Jekyll. Ya, sila. Okay. Memang Jekyll pun meminta untuk kita sebarluaskan perkara ini, dan mereka akan berikan tawaran ini sehingga akhir Syawal. Bukan sekadar di Ramadan, di akhir Syawal, kerana mereka pun kata lepas balik kampung, orang KL akan raya juga untuk 1 bulan. Jadi 2 bulan dia tawarkan harga ini. Dan sekiranya ada komplain, ada rungutan atau aduan tentang kualiti contohnya, maka sila adukan kepada KPDN, dan sememangnya kita memberikan suatu perjanjian dengan pemain industri, kita tidak akan bertolak ansur tentang kualiti, sama ada menu ataupun pakaian. Boleh kita Menteri, boleh kita sama-sama yang berhormat Menteri, anggota Senat yang laki-laki lah dulu kita beli sepasang seorang, tapi kita bayar sendiri. Jadi kita nak tunjuk bahawa apa yang dianjurkan oleh kementerian dan yang berhormat Menteri ini adalah realiti atau kenyataan di bawah. Kita beli sepasang seorang. Kalau 148 tu saya fikir kita mampu, ya. Kita tunjuk bahawa anggota Senat di Malaysia pakai baju yang dianjurkan secara rahmah. Lagi satu, YB Menteri, wanita speaker. Itu kena bonding dengan Menteri. YB Menteri, sorry, minta maaf. Apa tu? Lagi satu, 148 ni, berapa pasang rakyat boleh beli? 1 orang, untuk 1 orang. Supaya you bagi 1 juta tadi, kalau saya takut pemborong yang beli, bukannya yang pengguna akhir.
Jadi kalau kita boleh tetapkan ramah di JECA, satu orang boleh buat sepasang atau 2 pasang, lagi bagus. Kalau tidak besok, yang kita cakap 148 ni, rakyat tak dapat, lepas tu orang dia pula jadi orang tengah, orang lain pula dapat. Jadi kita masalah. Jadi sasaran kerja itu tak tercapai. Tuan Sri, semasa libat urus, kita perincikan. JECA ataupun mana-mana jenama gedung tahu orang datang itu untuk borong ataupun untuk membeli. Jadi mereka akan kawal dalaman mereka, dan yang ditawarkan semasa kita libat urus adalah boleh beli sebanyak mana pun. Kalau keluarga nak beli, satu keluarga itu tidak ada menjadi masalah. Dan termasuk juga wanita. Untuk wanita ni kita tak letakkan harga macam baju Melayu. Sebab wanita ni dia ada banyak, maaf, Tan Sri, aksesoris ni bahasa Melayu apa? Hidden. Yang cakap Melayu. Yang terlindung. Aksesoris. Ya. Aksesoris ya. Nilai tambah lah. Ada maniknya, ada brooch-nya kan. Itu harga tu tidak boleh ada pakai. Saya bimbang ni pasal ini Dewan Negara ni ya. Dan ada Senator Datuk Awang Sarian di sini. Nanti saya ditegur nanti. Baik, itu ya, boleh beli di JECA, termasuk lelaki dan juga wanita dan kanak-kanak. Juga di Maiden dalam kategori ya. Ini bukan kita nak kelaskan masyarakat, tidak. Yang mahukan harga yang lebih bawah dengan kualiti juga yang telah kita periksa, baju Melayu kurung serendah RM30. Ini di Maiden yang telah juga menawarkan jualan raya ini, yang insya-Allah boleh dibeli dan dilihat tentang kualitinya. Saya masuk kepada Yang Berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, Senator Yang Berhormat Datuk Dominic Lau, Wabi Datin Hajah Ros Surati binti Alang, Yang Berhormat Datuk Johannes binti Abdul Aziz, Yang Berhormat Kasa Vadas, anak lelaki Ajuhatan Nair, dan Yang Berhormat Datuk Tio Eng Ti, Datuk Haji Hussein Ismail, Yang Berhormat Datuk Haji Nasir Haji Idris, dan Yang Berhormat Tuan Amir Ghazali, yang membangkitkan tentang kos sara hidup yang bukan hanya persoalan makanan tetapi berbagai dimensi yang mesti ditangani secara tuntas. Dalam kita berbicara tentang kos sara hidup ini, Datuk Yang Bertua, perlu diingat bahawa KPDN tidak boleh bertindak bersendirian ataupun bekerja bersendirian. Rakan sebelah saya ini, Yang Berhormat Menteri Ekonomi, adalah merupakan rakan paling penting dalam membantu, dan kami berada dalam NACOL, dalam majlis kos sara hidup yang di dalamnya adalah 11 kementerian. Bila kita berbicara tentang kos sara hidup, pastinya dia melibatkan 6 trust yang penting dalam kehidupan manusia, iaitu pendidikan, kesihatan, perubatan, utilities, pembangunan dan makanan. Ini yang sangat penting. 6 trust ini akan komponen yang akan menentukan isu kos sara hidup ini dapat ditangani dengan tuntas ataupun tidak. Sebagai contoh yang boleh kita kongsi pada hari ini tentang mengambil ataupun menggamit kembali FDI masuk dalam negara kita. Ini tugas sudah barang pasti MITI yang akan pantas untuk menggamit kembali peranan syarikat-syarikat multinasional untuk datang balik ke dalam negara kita. Rakan saya Menteri Ekonomi dengan program jangka panjang, dan beliau telah alhamdulillah diberikan bajet 750 juta dalam inisiatif IPR untuk meningkatkan pendapatan B40 sebagai contoh. Dan kemudian kita juga menerusi Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan, pelbagai inisiatif yang kita bincang bagi kita mendepani kos sara hidup ini. Maka dengan itu kita mengamalkan suatu pendekatan pelbagai strategi dengan izin multi-prong strategi untuk kita mendepani kos ini. Dan saya sejujurnya mengakui, walaupun nama kementerian ini diletakkan hujungnya iaitu kos sara hidup, namun untuk kita menyelesaikan secara tuntas, dia sudah barang pasti memerlukan kolaborasi
yang sangat erat di antara satu sama lain. Sebagai contoh isu perumahan yang juga kita tidak hanya perhatikan golongan B40 tapi golongan M40 sangat terkesan dengan isu perumahan. Maka dengan pelbagai inisiatif dan insentif yang dilakukan, kita ada syarikat perumahan negara, kita ada Prima dan seumpamanya. Semua isu-isu yang seperti ini kita bincang secara tuntas dalam mesyuarat NICOL yang kadang-kadang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri, dan sekiranya beliau tidak berkesempatan ditugaskan kepada Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Perdana Menteri untuk membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kos sara hidup ini. Maka dengan itu saya dah sebut tadi di antara perkara-perkara yang sangat kita teliti ialah tentang bagaimana kita mengambil keputusan, Jemaah Menteri mengambil keputusan untuk tidak menaikkan tarif elektrik pada golongan PMKS, industri yang terlibat dalam PMKS, rumah-rumah rakyat biasa, itu tidak kita naikkan tarif, tetapi kita menanggung subsidi yang diteruskan oleh pihak kerajaan yang telah saya detailkan pada pagi tadi dalam setiap item itu dalam jawapan saya pada pagi tadi. Kerana saya nak cuba Tan Sri menjawab rakan-rakan yang bertanya, saya tidak perlu ulang apa yang telah saya sebut pada pagi tadi. Kemudian KPDN juga kita telah memperkukuhkan dan mendaya upayakan pasukan penguatkuasaan kita. Dalam pertemuan baru-baru ini, Tan Sri dengan Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong yang telah pun datang walaupun kerajaan yang lama untuk satu libat urus makan malam, kita mengharapkan supaya penguatkuasaan KPDN ini dapat dinaikkan ke tahap jabatan. Kerana kita memerlukan pada satu status yang lebih tinggi, dan dengan adanya jabatan itu maka peranan penguatkuasaan akan menjadi lebih efektif. Dan ini adalah walaupun dia memerlukan bajet daripada pihak kerajaan, tetapi kertas itu insya-Allah saya akan bawa ke peringkat Jemaah Menteri untuk diluluskan. Tan Sri Bertua, demikian juga dengan kita mengawal skim kawalan harga musim perayaan. Ini kita teruskan kerana kita ingin memberikan sedikit kegembiraan, paling tidak pun pada 6 perayaan besar dalam negara kita. Semasa kami, Kerajaan Perpaduan masuk dalam kerajaan, bermula dengan Christmas, kita telah memulakan kembali skim kalau harga musim perayaan ini, kemudian kepada Tahun Baru Cina, dan insya-Allah minggu depan saya akan mengumumkan harga maksimum, kawalan harga maksimum bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri yang kita cadangkan 7 hari sebelum, 2 hari semasa dan 7 hari selepas. Itu pun kita akan bincang secara tuntas dengan semua pemain-pemain industri, terutama yang melibatkan bahan mentah dan juga barang-barang kawalan dan juga barang-barang keperluan rakyat yang saya mencadangkan tahun ini kita akan meningkatkan insya-Allah sehingga kalau boleh 30 barangan. Ini cadangan saya dahulu. Saya sebut di sini 30 barang-barangan keperluan rakyat yang dapat dijual nanti pada musim ini dan tempoh ini untuk memberikan kelegaan kepada rakyat yang berbelanja semasa menyambut bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Demikian juga dengan mesyuarat NICOL saya dah sebut tadi, subsidi bersasar ini adalah jalan yang kita anggap paling bijak untuk kita merealisasikan kembali semua subsidi-subsidi yang kita berikan kepada rakyat. Kerana jumlahnya telah menjadi terlalu besar, dan saya dah sebut tadi tentang petrol, diesel, LPG dan mencecah 26.6 bilion, minyak masak 2.4 bilion, tarif elektrik 5.8 bilion dan juga bantuan tunai yang diumumkan 9.5 bilion. Tan Sri Yang Bertua, sebenarnya kita sedang memperlengkapkan dan memperkemaskan semua data-data kita. Sekali lagi, Kementerian sahabat saya melalui DOSEM
juga bertanggungjawab untuk memperlengkapkan data-data ini. KPDN sentiasa memberikan kerjasama dan sampai masanya besok, akhirnya semua pakar-pakar ekonomi, pandangan mereka yang terlibat di dalam sektor ini, berpandangan cara paling baik adalah untuk kita melaksanakan subsidi bersasar. Tetapi KPDN juga mengambil pendekatan dengan izin Tan Sri, tak cari bahasa, tak dapat lagi ni, soft landing. Saya Bahasa Melayu soft landing. Maknanya kita beransur-ansur lah, ya, secara apa? Perlahan. mendarat perlahan. Mendarat perlahan. Dalam kita mendepani isu ini. Kalau tidak nanti Tan Sri, kalau hari ini saya rasa kalau minyak RON 95 diapungkan lebih kurang RM3.35 lah. Lebih kurang lah. Kalau diapungkan. Kalau hari ini kita umum, besok dilaksanakan T20 Permara. Jadi kita mesti ada satu tempoh masa, kita mesti beritahu dengan langkah-langkah strategi supaya satu masa besok kita boleh melaksanakan subsidi bersasar ini, kerana dengan penyibatan kita terhadap bila kita adakan ataupun kita laksanakan subsidi bersasar ini, kita dapat alihkan bajet itu ataupun jumlah itu untuk kita memberikan sokongan kepada sektor-sektor yang lain yang juga lebih bersasar untuk kita mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita, insya-Allah pada masa akan datang. Senator Razali bin Idris ingin bertanya tentang Akta Persaingan, Akta 712, di mana mereka yang bersekongkol kartel lah ni, ya. Maknanya beberapa kumpulan-kumpulan yang berpakat-pakat untuk menentukan harga barangan. Nah, ini memang tidak diizinkan. Kita ada akta yang jelas, Akta Persaingan 2010, Akta 712, dan dalam rekod kementerian kita telah mengambil beberapa tindakan tegas. Mereka berkumpul ini, mereka berpakat. Sama ada mereka nak menaikkan harga atau mereka boleh menurunkan harga untuk membunuh pesaing-pesaing mereka. Ini sama sekali tidak kita izinkan dalam sistem dalam negara kita. Oleh itu, terdapat ada 4 ataupun 5 syarikat besar yang telah kita ambil tindakan, seperti Dinding Poultry Development Centre Sdn Bhd, FFM Berhad, Gold Coin Feedmill Malaysia Sdn Bhd, Leong Hub Feedmill Malaysia Sdn Bhd, dan PK Agro Industrial Products Sdn Bhd, yang telah kita ambil tindakan dan telah kita berikan mereka satu jumlah denda yang munasabah. Akhir sekali, tanya betul tentang isu minyak. Minta penjelasan. Penjelasan saya. Saya dah. Soalan saya. Datuk Razali yang soalan dia. Okey, Datuk Seri Menteri, berkenaan dengan kartel ni, boleh tak saya nak cadang supaya pihak kerajaan mempamerkan kartel di setiap bidang. Maksudnya kalau kartel sayur-sayuran, siapa yang menjadi kartel? Kalau daging, siapa? Dan sebagainya. Kalau tak, dia akan menjadi, ialah hari ini dia berhenti, lama dia datang lagi. Kalau kita sebar, saya rasa dia agak malulah untuk membuat perkara kali yang kedua. Terima kasih. Tanya betul. Untuk jawapan itu, kita pun sebagai kerajaan tidak boleh melakukan satu tindakan tanpa satu evidence ataupun suatu fakta yang betul. Kita bukan kerajaan tepi jalan, mana-mana kerajaan pun. Jadi yang telah kita ambil tindakan itu boleh kita dah jadi maknanya maklumat yang umum, ya. Tetapi untuk kita tuduh ini kartel ataupun mereka kartel, itu juga ada implikasi perundangan bagi pihak kerajaan. Namun begitu, KPDN sentiasa mengawasi perkara ini
dan dalam laman web MYCC, semua keputusan itu ada dan boleh diakses oleh sesiapa yang ingin tahu syarikat-syarikat manakah yang kita telah kategorikan ataupun boleh kita anggap sebagai kartel, kerana tindakan perundangan telah pun diberikan kepada mereka. Tan Sri, masa dah habis. Saya Boleh satu untuk penjelasan tambah boleh Tan Sri satu. Apa celahan dia? Celahan dia tentang perdagangan dalam negeri, nak tanya tentang simen Tan Sri. saya tak masuk dalam perbahasan. Ya, tak masuk dalam dia punya Skop. bab, ini perkara baru. Okeylah, tak apalah. Assalamualaikum. Simen. Saya ada jawab di Dewan Rakyat, nanti saya kalau yang berhormat mahu saya bekalkan nanti jawapan saya dalam Dewan Rakyat. Akhir sekali tentang minyak masak, satu nafas. Umumnya tidak ada krisis bekalan. Umumnya. Tetapi sekiranya berlaku di tempat-tempat tertentu, di lokasi tertentu dan masa-masa tertentu, itu ada isu tempatan yang KDPN kena perhatikan. Contohnya, runcit tak bayar hutang, supply tak datang. Ada kes macam itu. Ataupun memang ada gangguan di tempat itu akibat mungkin berlakunya rantaian bekalan yang tidak dapat dilakukan pada masa dan ketika itu. KPDN pantas segera, termasuk saya yang diberikan maklumat dan pegawai, dan kita dapat selesaikan dalam masa 3 atau 4 jam untuk pulihkan kembali bekalan. Secara umum tidak ada masalah tentang minyak masak, insya-Allah semasa perayaan Ramadan dan juga sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tan Sri Ketua, terima kasih sebanyak-banyaknya di atas masa yang diberikan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat Ramadan yang mulia ini dan diberikan keberkatan kepada kita semua. Rahmah for all. Rahmah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dan Dewan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri yang memberi analisis, jawapan serta jaminan di atas tanggungjawab di bawah kementerian beliau. Seterusnya kita mohon Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar